Okey, di sini kita cuba mungkin lukislah sebenarnya bagaimana struktur data, struktur Teams dan SharePoint dan juga Power BI. Okey, so di sini apa yang kita mau buat ialah tujuan kita ialah supaya memastikan setiap data pergi kepada orang yang sepatutnya dan juga setiap orang boleh akses report yang sepatutnya. Okey. So yang data di sini kita ada satu SharePoint itu sebenarnya, tapi itu tidak perlu risau. Yang penting kita faham raw data. Kalau ada data yang centralized, contohnya subs, okey, so akan masuk di sini. EPDM sedang dicuba, kalau boleh dapat dia akan masuk ke sini. Okey, so ini tidak perlu risau di lokasi. Okey, sebaliknya apa-apa data yang kena melalui sekolah akan melalui folder PPD. Okey, so di mana PPD ini, folder PPD ini ada 24 folder PPD lah. So katakan saya guna satu PPD A, so banyak lagi. Okey, so dalam folder PPD A akan ada satu folder untuk khas untuk template ataupun apa-apa maklumat yang perlu diisi oleh PPD. Nah, sudah tentu dia akan pergi ke sekolah. Ada semua folder sekolah lah. So katakan saya guna sekolah A1, sekolah A2, sekolah A3. Ini adalah yang kita panggil itu folder data kan. So ada folder data ini untuk setiap sekolah. Okay, yang keseluruhannya ini adalah folder data PPDA lah. Okay, so sama juga dengan laporan. Dia struktur yang sama untuk PPD. So saya rasa tak perlu tunjuk di sini. So, laporan pun sama dengan folder data. Okay. So di sini adalah semua jenis data. Okay. So apa yang kita perlu ialah kita perlu pastikan setiap guru di setiap sekolah boleh edit maklumat di sekolah ini. Kan? Kemudian yang ini semua akan pergi ke Power BI dan akan pergi ke sekolah masing-masing. Okay. Di sini yang kita terpaksa kita buat yang melalui Teams dengan SharePoint. So pertama sekali kita mahu tim PPD, setiap pegawai di PPD boleh memantau dan dia juga boleh edit semua maklumat di dalam folder ini kan. Okay, so itu yang kita buat satu Teams. Okay, so kita guna contoh PPDA lah, ada 24 PPD ya. So ini adalah Teams PPD A contohnya. So ini adalah Teams. Okay, dan dianggotai oleh semua pegawai di PPD. Okay, ini maaf saya mungkin panduan kurang jelas. Selepas Teams ini diwujudkan ataupun guna Teams sedia ada lah, di mana semua pegawai dimasukkan sebagai member ke dalam tim ini ya. Okay. Supaya tim ini akan diberikan akses edit. So kalau akses begini error lah. Akses di sini edit kepada semua data dalam folder ini. Okey, so boleh pantau bukan saja data dalam folder PPD tapi data setiap sekolah lah. Okey. Bagaimana pula dengan sekolah? Okey, itulah tepat setiap sekolah perlu juga ada tim mereka sendiri. Maksudnya sekarang ada sekolah A1, A2, A3. So maksudnya ada pula Teams sekolah A1, Teams sekolah A2 dan juga Teams sekolah A3. Okey. Jadi sama juga kita mau pastikan setiap sekolah, so sekolah A1 diberi akses edit kepada folder dia lah. Okey, bermaksud di sini yang folder utama ini hanya dikawal admin dengan pegawai-pegawai JPN lah, supaya jadi setiap PPD boleh edit folder yang PPD ini, data ini kan. Maksudnya Teams PPD lah yang akan berikan akses setiap folder sekolah kepada tim sekolah masing-masing. Ya. So ini perlu A2, ini perlu A3 lah. Okay. Sebab ini semua penting untuk kita faham lah kenapa kita set up begini. So tim sekolah A hanya boleh akses ini. Okay. Nah sudah pasti semua guru dimasukkan ke dalam tim sekolah masing-masing. Okey, setakat ini untuk data lah kan. Okey.
pada masa yang sama, setiap tim ini kan dia ada dia punya SharePoint. Okey, SharePoint ini, okey. Sebab SharePoint ini kita boleh lihat dia sebagai satu website. So, Teams PPDA mempunyai SharePoint PPDA yang hanya boleh diakses oleh Teams PPDA lah. So, tak perlu set up banyak kali kan. Masukkan saja setiap pegawai ke sini, so mereka boleh akses ke sini. Kalau ada pegawai sudah keluar dari PPD, bolehlah keluarkan dari sini. Ada baru kita masukkan sini kan. Itu satu kali kan. Okay, so SharePoint PPD hanya boleh dilihat oleh Teams di PPDA. Okay, ingat itu lah. Jadi SharePoint juga boleh digunakan untuk file-file lain lah. Okay. Begitu juga dengan sekolah. Setiap sekolah ada SharePoint yang hanya boleh dilihat oleh warga-warga dalam Teams sekolah. Okey, sampai situ lah. Okey, lepas itu, jadi penting ialah di SharePoint PPDA, dia boleh diakses oleh Teams PPDA, pastikan ada link lah kan. Kita buat link kepada folder ini. Itu yang kita tambah link kepada folder. Okey, sama jugalah setiap sekolah, tambahkan link kepada folder data masing-masing dan juga folder laporan masing-masing lah. Supaya setiap guru yang masuk ke dalam ya, sepatutnya link itu masuk ke dalam SharePoint kan. Okey. So setiap SharePoint masukkan link kepada folder tersebut. Okey, akses kepada folder tersebut melalui Teams, tapi kita masuk melalui SharePoint masing-masing. Okey. Lepas itu, kenapa pula kita perlukan satu yang SharePoint lagi sekolah PPD ya? Okay, itu mungkin kena kita faham dulu apa yang akan berlaku di sini. Jadi sekolah updatekan data sekolah setiap masing-masing, ataupun kalau di mana perlu Teams PPD boleh tolong editkan data di folder sekolah masing-masing. Sebab Teams PPD mempunyai akses kepada folder yang besar ini. Okay. So apa yang berlaku sebenarnya ialah semua data ini akan dimasukkan ke dalam Power BI. Okay. Hanya macam yang subs ini dia akan terus proses. Katakan kita akan masukkan melalui satu kita panggil data flow subs. Lepas itu contohnya kita akan buat APDM. Okay, PBD mungkin kita akan collect melalui folder sekolah masing-masing sebab itu tidak centralized kan. SPM dan sebagainya kita perlu fikir lagi. Okay. So setiap data flow ini semuanya hanya akan masuk ke dalam satu kita panggil main dataset. Okay, so daripada dataset ini ya kita akan keluar laporan. Okay, dan laporan ini yang kita mahu share balik kepada semua warga kan. Okay, dan sebab di sini dia sudah ada akses, kita pun akan share melalui Teams masing-masing lah. Okay, ataupun yang di sini yang kita nampak yang site utama itu. Site utama yang paling besar. So kita nampak semua benda di sini. Yang ini kita bagi akses kepada with access kepada semua MOEDL lah buat masa inilah. Okay. Sebenarnya boleh juga kita hadkan yang ini kepada hanya warga pendidik di Sabah, tapi itu kena melalui tambah balik semua ini kan. So saya rasa tiada masalah, kita biarkan dia MOEDL dulu. So di mana dia daripada dataset ini, okay, kita akan keluarkan satu report umum. Report umum di sini maksudnya report yang tidak ada data yang secret. Maksudnya tiada nama guru, tiada nama pelajar. Kan? Okay. So iaitu contohnya macam PDPR lah, kita nampak ada analisis PDPR yang paling utama itu tiada nama guru. So yang report umum ini kita akan publish ke site utama. Apa lagi? Okay, report umum ini kita akan publish ke site utama. Supaya maksudnya semua guru, semua pegawai boleh nampak report umum ini tanpa ada akses kepada raw datanya. Dia ada analisis saja kan. Okay. Lepas itu kita guna juga contoh PDPR. Okay. Bagaimana pula dengan yang ada nama guru? Okay. So sepatutnya nama guru hanya boleh dilihat oleh setiap sekolah kan. Okay. Tetapi saya tidak pasti sistem boleh tampung keluarkan 1000 lebih report. So buat masa ini untuk nama guru, kita mahu dia hanya dapat dilihat oleh guru-guru di daerah. Okay.
So maksudnya sini ada satu report, saya letak di sini, yang boleh dilihat oleh sekolah dalam PPD yang sama dengan PPD. So ini yang kita panggil sekolah PPD. Okay, so contohnya ini adalah yang senarai guru dalam PPD. Okay, supaya setiap sekolah boleh nampak senarai guru tanpa dapat melihat guru di PPD lain lah. Okay. So ini kita tengok kita mau publish di mana. Kita mau PPD boleh nampak ini, kita mau setiap sekolah boleh nampak ini. Okay. Pada masa sama kita ada juga satu report, katakan report yang kita katakan hanya untuk PPD. Okay, terutamanya report yang pemantauan. So report pemantauan kita hanya mahu Teams PPD yang nampak lah, dan hanya nampak PPD sendiri. Okay. So ini tiada masalah. Ini kita akan publish ke SharePoint PPD lah. Kan seperti PDPR sistem kita nampak itu hanya untuk pegawai PPD melihat pemantau pengisian di PPD masing-masing. So ini tiada masalah. Ini kita mahu bagi ini bersamalah kan, bagi sekolah boleh nampak dan juga Teams PPD pun boleh nampak. So di sinilah yang kita akan buat satu lagi SharePoint yang dipanggil sekolah PPD. Dan sekarang kita guna contoh PPDA, so sekolah PPDA lah kan. Okay, ini saya pun nampak kebanyakan PPD sudah buat, tapi kita kena faham lah apa gunanya ini. So contohnya yang untuk yang ada nama guru, so ini kita akan publish ke sini lah. Report PPD sekolah PPD masing-masing. Supaya setiap tim sini akan boleh nampak ini. Okay, so sudah tentu untuk menyenangkan situasinya. Ini yang SharePoint Communication lah, bukan guna Teams kan. Okay. So yang ini pula kita akan buat supaya Teams PPDA akan jadi owner ataupun kita boleh edit ni. Okay. Tapi setiap sekolah boleh melihat. So ini kita read ataupun view. Saya rasa term dia guna je lah. Okay. So dengan ini setiap guru dia boleh akses kepada SharePoint sekolah dia, dia boleh edit data sekolah dia dan dia boleh tengok report di sini lah. Okay. So selepas itu penting juga sebab kita tengok kalau complicated kan. Okay. So contohnya untuk guru. So guru dia boleh lihat di sini, dia boleh lihat di sini kan. Okay. Itulah yang kegunaannya, ada step yang kita perlu masukkan link supaya warga PPD masuk dari sini saja kan. Tapi daripada sini pastikan yang SharePoint PPDA ada link di sebelah kirinya kan. Ada link kepada site utama, ada link kepada SharePoint sekolah PPD. Kan? Dan sudah tentu ada link kepada tadi folder data dan folder laporan lah. Okay. So sama juga dengan SharePoint setiap sekolah, pastikan letak link kepada SharePoint utama dan juga SharePoint PPDA supaya dari guru masuk ke sini lah, pegawai masuk ke sini lah. Daripada sini kita boleh pergi utama, kita boleh pergi sini. Guru masuk sini boleh tengok yang utama, boleh tengok ini. Dan kalau ada untuk sekolah, okay, ini tak pasti lagi dapat dibuat ke tidak, tapi mungkin kita akan cuba sekurang-kurangnya untuk sekolah menengah 200 lebih mungkin boleh. Okay, so report sekolah ini contohnya yang melibatkan benda yang hanya patut dilihat oleh sekolah, mungkin termasuk IC pelajar lah. Saya rasa nama pelajar saya rasa tiada masalah kita letak di sini. Tapi kalau ada benda yang IC pelajar ke apa, mungkin kita akan letak sini. So yang ini mungkin kita akan link kepada setiap sekolah. Okay. So lagi ya. So maksudnya pas dia ada 3 komponen lah. Okay. Dan sekali lagi kenapa dia perlu begitu complicated, sebab kita sebenarnya work around lah. Okay. Kita sebenarnya work around sebab bukan semua orang ada license, kita paksa kita buat begini. Okay. Sudah tentu. Okay. Yang di sini pula Power BI. Mungkin cerita sedikit. Dari raw data di sini aksesnya hanya kepada admin dengan pegawai JPN. Saya rasa setakat ini belum ada keperluan untuk masukkan mana-mana pegawai PPD masuk ke sini. Okay.
Tetapi yang ini di Power BI. So di Power BI kita panggil work group, ada satu work group di sini yang ada, kalau tak silap saya, 5 ID JPN dan 24 ID PPD. Yang ini license pro. Okay. So yang ini pula akan dapat akses kepada semua data yang di sini yang diproses dari sini lah. Okay. So yang di sini kena minta kerjasama, atau utamanya untuk PPD, jangan akses data PPD yang lain lah. Okay. Sebaliknya hanya guna report yang sudah dihaskan kepada PPD ataupun report yang umum. Okay. Juga mungkin kita sentuh sedikit lagi, terutamanya untuk data yang katakan kerahsiaannya sangat tinggi. So contohnya data APDM dengan data e-operasi, kalau kita memasukkan di sini, so mungkin kita boleh fikir caranya ialah, okay, macamnya contohnya e-operasi, sudah tentu banyak data yang sulit di situ, kita tak mau masukkan ke, kita tidak mau itu leak lah, kecuali so kita hanya ambil yang basic saja. So caranya ialah kita bloknya di sini, kita jangan masukkan dia ke dalam sini. So maksudnya daripada e-operasi kita hanya pilih data-data yang diperlukan. So mungkinnya IC guru, nama guru, supaya kita hanya mau kena pasti guru itu sajalah, supaya maklumat lain contohnya pasangan dan semua telefonnya kekal di dalam wall inilah, di dalam raw data ini. Ataupun kalau ini rasanya tidak selamat untuk masuk ke sini, sebab di sini ada beberapa pegawai juga boleh akses, kita boleh buat dia sebagai begini. Okay, so ini boleh di luar, hanya pegawai yang uruskan e-operasi ini kena set passwordnya di dalam data flow ini, itu saja sebenarnya. Okay, set itu password satu kali supaya hanya maklumat yang tak sulit akan masuk ke dalam e-operasi, kemudian dia akan masuk dalam dataset lah. Okay, supaya 24 yang ini tidak boleh akses data yang sulit begini. Okay, begitu juga dengan APDM, mungkin kita boleh keluarkan, kalau tiada masalah boleh letak sini lah. Kalau nak keluarkan di sini, kita boleh letak di sini. Jangan masukkan contohnya nombor telefon dengan nama ibu bapa, IC ibu bapa, saya rasa tidak perlulah. Yang perlu kita kena pasti itu pelajar, IC-nya dengan ID-nya, dengan pendapatan, itu penting lah. So kita akan masuk ke sini lah. Okay, so saya rasa sampai sini dulu lah.